Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasa, saya nak ceritakan 3 kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah pertama ni, saya akan gunakan nama samaran Kak Hamidah untuk memudahkan cerita. Kak Hamidah ni sebenarnya dah veteran lah. Dia dah bergelar sebagai seorang nenek. Perkara ni berlaku masa hujung minggu. Masa tu hari Jumaat. Anak Kak Hamidah ni, dia datang ke rumah Kak Hamidah dan suami dia untuk hantar anak dia, cucu Kak Hamidah yang berusia 5 tahun. Sebab diorang nak pergi kursus. Anak Kak Hamidah dan menantu Kak Hamidah ni ada kursus selama 4 hari. Jadi pada masa tu Kak Hamidah dan suami dia seronok lah, sebab dapat bersama dengan cucu selama 4 hari. Kebetulan pula malam tu ada pasar malam berhampiran dengan tempat tinggal Kak Hamidah ni. Dan memang dah jadi kebiasaan lah, kalau cucu Kak Hamidah ni tak ada pun dekat rumah, Kak Hamidah dan suami dia akan pergi ke pasar minggu tu, pasar malam tu, berdua. Tapi kali ni lebih seronok lah, sebab cucu dia orang ada. Cucu dia orang ni lelaki lah, yang berusia 5 tahun tu ada sekali. Jadi bertambah lah seronok Kak Hamidah dan suami dia. Jadi pada malam tu dia orang bertiga ni pergilah ke pasar malam. Pasar malam ni dia terletak berhampiran dengan sebuah pantai. Memang meriah sangat setiap kali ada pasar malam ni. Macam-macam benda lah yang dijual dekat situ. Ada pakaian, ada makanan, apa semua, mainan pun ada, mainan budak-budak. Jadi seronok lah Kak Hamidah dan suami dia melayan kerenah cucu ni, belikan makanan, belikan mainan. Lagipun anak Kak Hamidah, sebelum ditinggalkan anak tu pada Kak Hamidah, cucu Kak Hamidah ni, dia dah bagi duit cukup-cukup untuk Kak Hamidah belanja. Tak jauh daripada lokasi pasar malam dan juga pantai ni ada satu taman. Taman yang ada ruang perjalanan kaki, ada pokok-pokok, ada macam taman permainan kanak-kanak macam tu, berhampiran dengan tempat ni, tempat pasar malam ni. Dan setiap kali ada pasar malam tu, dekat kawasan taman yang banyak pokok ni memang tak ramai orang. Adalah kadang-kadang tu ada pasangan pergi dating dekat situ, macam tu je lah. Dan kawasan tu agak gelap pada waktu malam. Sedang Kak Hamidah, suami Kak Hamidah dan juga cucu Kak Hamidah yang berusia 5 tahun ni membeli belah dekat situ. Tiba-tiba si cucu yang berusia 5 tahun ni mengadu nak kencing. Jadi masa tu Kak Hamidah bawa lah cucu dia pergi menuju ke arah taman tu. Tapi sebelum tu Kak Hamidah dah bagi tahulah pada suami dia, nak bawa budak ni dekat kawasan taman tu sekejap, budak ni nak kencing. Suami Kak Hamidah pun bagilah izin, pergilah, tapi hati-hatilah dekat situ gelap. Kak Hamidah pun bawalah, pimpinlah tangan cucu ni berjalan menuju ke arah kawasan taman yang agak gelap tu. Masa tu Kak Hamidah dan cucu dia berjalan menggunakan ruang pejalan kaki menuju ke arah kawasan taman yang agak gelap tu. Ada banyak pokok-pokok dekat situ. Jadi Kak Hamidah ni dia malas nak pergi dekat tandas awam. Tandas awam ada tapi jauh sangat. Jadi Kak Hamidah dia bercadang nak bawa aja cucu dia pergi dekat salah satu pokok yang ada dekat situ, nak suruh kencing dekat situlah. Kak Hamidah dah bawa siap-siap sebotol air mineral untuk nak basuh nanti. Tapi masa ni lah perkara yang pelik berlaku. Kak Hamidah masa tu dia sedang pegang tangan cucu dia nak menghala ke sebatang pokok ni. Tapi cucu Kak Hamidah ni masa tu dia keraskan diri. Masa Kak Hamidah nak bawa pergi dekat pokok tu, dia geleng-gelengkan kepala. Jadi Kak Hamidah berasa pelik. Kenapa ni? Masa tu kita guna nama samaran Adam lah, cucu Kak Hamidah ni. Kenapa ni Adam? Cakap nak kencing, jomlah nenek bawa pergi dekat pokok tu. Adam kencing dekat pokok tu. Adam menggelengkan kepala. Lepas tu Kak Hamidah tanya sekali lagi, betul ke ni tak nak pergi? Nanti terkencing dalam seluar, nenek tak tahu. Lepas tu Adam cakap tak nak pergi dekat situ.
Masa ni Kak Hamidah dah fikir lain dah. Ada benda tak kena ni, tapi tak apa. Kak Hamidah bawa aje cucu dia pergi dekat pokok yang lain, yang dekat depan sikit. Lepas tu barulah cucu ni, si Adam ni berjalan semula menuju ke arah pokok tu. Sampai dekat pokok tu, Kak Hamidah suruhlah Adam kencing dekat sini. Adam pun kencing lah dekat situ. Dah selesai, dah siap basuh semua, Kak Hamidah dan Adam mula berjalan semula naik dekat tempat berjalan kaki tu. Masa tu Kak Hamidah dan cucu dia ni, Adam ni, melintas semula dekat pokok di mana tempat pertama tadi, yang mula-mula Kak Hamidah nak bawa Adam pergi kencing tu. Masa ni lah Kak Hamidah terperasan. Kak Hamidah nampak di sebelah pokok tu, pokok yang mula-mula dia nak bawa Adam tadi tu, berdiri satu susuk tubuh seorang budak lelaki. Tengok daripada rambut pendek dia tu, budak lelaki yang hitam legam. Badan dia macam rentung, macam bayang-bayang tu gelap dia. Dan budak lelaki ni dia tak pakai pakaian, dia telanjang. Dan satu lagi, dia punya ciri dia, budak lelaki yang berwarna hitam ni, hitam legam macam bayang ni, memiliki sepasang mata yang berwarna merah. Mata dia tak berkelip, memandang ke arah Kak Hamidah dan Adam yang sedang berjalan di atas ruang pejalan kaki pada masa tu. Bila nampak aja budak hitam tu, Kak Hamidah serta-merta berdebar. Dia pegang dada dia, dia rasa jantung dia tu berdegup kencang. Kak Hamidah beristighfar masa tu. Astaghfirullahalazim. Masa tu Kak Hamidah, dia mula berjalan laju, melangkah laju. Dan Adam pun masa tu nampak sedang tutup mata. Berjalan laju ikut nenek dia, ikut Kak Hamidah ni. Jadi pada masa tu Kak Hamidah dah tahu benda ni lah yang Adam nampak tadi. Sebab itulah dia mati-mati tak nak pergi dekat pokok tu. Dipendekkan cerita, Kak Hamidah pun sampailah dekat suami dia. Dah selesai beli semua, balik semula ke rumah. Sampai dekat rumah, Kak Hamidah ni tunggu dulu si Adam ni tidur. Bila Adam dah tidur, barulah Kak Hamidah bercerita pada suami dia apa yang dah berlaku tadi. Suami Kak Hamidah hanya menggelengkan kepala sahaja. Tak sangkalah boleh jadi macam tu, ternampak benda-benda macam tu. Dan suami Kak Hamidah rasa bersyukur sebab Kak Hamidah dan juga cucu dia dilindungi. Tak ada sebarang perkara yang tak diinginilah berlaku. Itulah kisah yang diceritakan dan dialami oleh Kak Hamidah. Berlaku semasa dia nak bawa cucu dia pergi kencing di sebatang pokok. Untuk kisah kedua ni, saya akan gunakan nama samaran Nana untuk memudahkan cerita. Nana adalah seorang ahli perniagaan. Nana ni dia ada syarikat sendirilah. Syarikat Nana menawarkan khidmat dekorasi dan juga catering. Terutama untuk majlis kahwin lah. Majlis kahwin, majlis persandingan macam tu. Syarikatnya tak adalah besar sangat, tapi boleh lah. Adalah beberapa orang pekerja. Ada tim catering dan ada tim dekorasi. Perkara ni berlaku pada satu malam. Malam tu adalah malam persiapan terakhir menjelang majlis persandingan yang akan diadakan pada esok hari. Masa tu, klien Nana ni, pasangan pengantin ni, dah pilih lokasi tempat diorang nak bersanding lah. Lokasi tu merupakan satu kawasan lapang yang terletak bersebelahan dengan satu taman bunga. Dan di tempat di lokasi yang bertentangan dengan taman bunga tu, dia macam ni. Taman bunga, lokasi lapang tempat yang family ni sewa, klien Nana ni sewa. Lepas tu sebelah lagi ada kawasan macam hutan kecil, ada pokok-pokok, ada semak samun, tapi tak adalah tebal mana. Dan dia macam taman lah. Taman, ada tempat berjalan kaki macam tu. Jadi pada malam tu memang sangat sibuk. Dua-dua tim ni dah bekerja pada malam tu. Tim memasak di pejabat je, di bangunan syarikat Nana lah. Dan satu lagi tim dekorasi buat kerja dekat kawasan lapang ni. Jadi Nana pada malam tu, dia naik van ikut tim dekorasi pergi dekat kawasan lapang tu. Jadi mulalah buat kerja. Pasang kain-kain, pasang pelamin apa semua. Sebab kalau ikut ramalan cuaca, malam tu okey, tak ada hujan apa. Jadi bolehlah dibuat pada malam tu. Nana dan juga tim dia berapa orang buatlah kerja dekat situ. Pasang hiasan-hiasan ni semua, kain-kain, lepas tu bunga-bunga palsu ni.
stage apa semua kan. Termasuklah dengan kawasan yang ada banyak pokok ni, hutan kecil ni, ada juga dibuat dekorasi sikit-sikit dekat situ sebab dia bersempadan dengan kawasan lapang ni. Sedang Nana dan juga tim dia buat kerja tu, tiba-tiba datanglah salah seorang pekerja Nana ni daripada arah pokok-pokok tu, kawasan hutan kecil tu. Masa tu Nana dah terperasan. Kita bagi nama samaran pekerja Nana ni Intan. Intan datang dengan muka yang pucat dan nampak macam sedikit menggeletar. Nampak macam dalam keadaan ketakutan lah. Jadi pada masa tu Nana tanyalah si Intan ni, Intan, kenapa dengan kamu ni? Kenapa? Tapi masa tu Intan tak boleh nak bercakap. Jadi Nana, dia dah boleh agak dah. Ini mesti Intan ni nampak sesuatu dekat kawasan pokok-pokok tu. Jadi tak apalah. Jadi pada masa tu Nana suruh Intan berehat dalam van. Tak apalah, kerja pun dah tak banyak, berehat aja dekat sini. Jadi Nana dan juga pekerja yang lain ni siapkanlah kerja-kerja. Lagipun masa tu memang dah tak banyak lah kerjanya, sambung esok pagi pula. Jadi dipendekkan cerita, selesailah kerja dekat site tu, dekat kawasan lapang tu. Semua naik van, simpan semua tangga-tangga, lepas tu barang-barang lebih ni masukkan semula dalam van dan memandu semulalah dia orang ni pergi ke pejabat. Sampai di pejabat, sambung lagi kerja, tolong tim masak tu pula si Nana ni. Jadi masa tu Nana sebelum tu dia dah pesan kepada Intan, Intan tunggu sekejap, saya nak bercakap sikit. Jadi masa tu Intan tunggulah. Masa semua pekerja dah balik, dah beransur naik kenderaan masing-masing, balik ke rumah masing-masing, si Nana ni tanyalah Intan, apa sebenarnya yang berlaku tadi, sebab seorang pun tak perasan. Nana je yang perasan masa perkara tu berlaku. Intan bila dah sampai dekat office tu, dekat pejabat bangunan syarikat Nana ni, dia dah bertenang sikit. Jadi Intan pun ceritalah apa yang dia nampak tadi. Sebenarnya Intan ni masa dia buat kerja dekat pokok ni, sebatang pokok ni, dia nak gantungkan sesuatu lah, mungkin kain ke ataupun benda-benda hiasan ni lah. Dia gunakan tangga. Masa dia naik tangga tu, dia terperasan dalam kawasan semak, tak jauh daripada tempat dia panjat tangga tu, ada satu benda yang berbungkus. Benda ni tinggi dan besar. Katanya si Intan, benda ni tak ubah macam seekor pocong yang selalu ditengok dalam movie-movie seram tu. Benda tu lah yang Intan nampak pada malam tu. Bila nampak aja benda tu, perlahan-lahan turun daripada tangga dan terus berjalan laju menuju semula ke arah Nana and the gang ni yang buat kerja dekat kawasan lapang ni. Jadi sebab tu lah dia menggeletar dan muka dia jadi pucat. Dia nampak benda tu sebenarnya. Meremang bulu roma Nana masa tu bila dia dengar Intan cerita macam tu. Dia langsung tak sangka benda macam tu ada dekat kawasan tu. Tapi sebenarnya ada faktor lain lah kenapa si Intan ni yang nampak pada malam tu. Sebab pertama, sebab dia yang buat kerja dekat kawasan yang banyak pokok tu. Dan sebab yang kedua, Intan ni pada malam tu dia memang tak boleh semayang. Itulah sebab-sebabnya kenapa dia boleh nampak benda tu. Malam tu Intan tak berani nak balik. Nak balik seorang-seorang. Sebab dia datang kerja naik motor. Bila dah jadi macam tu, dia dah tak berani nak naik motor seorang-seorang balik ke rumah. Nana rasa kesian. Jadi Nana tolonglah tumpangkan si Intan ni balik ke rumah dia. Balik ke rumah Intan. Dan bila dah selesai hantar Intan, Nana baliklah ke rumah dia. Sampai dekat rumah, Nana cerita pada suami dia apa yang dah berlaku masa berada di kawasan lapang buat kerja tadilah. Apa yang berlaku pada Intan ni. Bila mendengar cerita daripada Nana, suami Nana macam tak terkejut mendengar cerita tu. Rupa-rupanya suami Nana dah tahu. Sebab salah seorang kawan dia pernah terkena perkara yang sama masa buat kerja di kawasan lapang tu pada waktu malam. Katanya suami Nana dekat kawasan tu, kawasan yang banyak pokok, berhampiran dengan taman bunga tu, bersebelahan dengan kawasan lapang tu, memang tempat makhluk tu. Makhluk tu memang tinggal dekat situ rupanya. Jadi itulah kisah yang diceritakan oleh Nana. Nana rasa lega lah sebab tak ada benda yang lebih buruk berlaku pada Intan. Yelah, kalau kena pada orang yang lemah semangat, dia boleh jadi benda lain. Boleh jadi kerasukan, boleh jadi perkara yang lebih serius lah. Jadi Nana rasa bersyukur lah sebab Intan tak ada apa-apa.
Untuk kisah ketiga ni, saya akan gunakan nama samaran Hafiz untuk memudahkan cerita. Perkara ni dah berlaku lama. Masa mula-mula Hafiz kahwin dulu, mungkin tahun pertama lah perkahwinan dia. Hafiz ni, dia memang sejak zaman bujang lagi, dia memang sangat suka memancing. Dah macam-macam tempat dia pergi memancing. Dan Alhamdulillah, Hafiz jumpa jodoh seorang wanita yang tak kisah dengan hobi dia. Isteri dia lah. Isteri Hafiz tak kisah dengan hobi si Hafiz ni. Tapi ada syarat lah. Nanti bila dah dapat anak, kena kurangkan hobi tu, kena kurangkan keluar. Kalau nak pergi memancing pun, kena pergi siang. Malam jangan pergi mancing. Hafiz rasa sangat bertuah sebab dapat isteri yang memahami. Lagi satu yang membuatkan Hafiz seronok, isteri dia pun suka juga ikut dia pergi mancing. Kadang-kadang sampai pagi isteri dia tunggu dia mancing. Memang dah banyak tempat yang Hafiz dan isteri dia pergi mancing. Salah satu tempat yang menjadi favourite Hafiz dan isteri dia adalah sebuah jeti. Dekat jeti ni yang seronoknya, dekat situ kalau waktu malam memang ramai pergi mancing. Tapi masa perkara ni berlaku awal pagi, sekitar 2 pagi. Malam kejadian tu tak ramai yang memancing dekat situ. Kalau nak ikut 3 orang aja, termasuk Hafiz dan juga isteri dia. 3 orang je yang memancing pada malam tu. Sebelum saya teruskan cerita, saya kena bagi gambaran dulu macam mana tempat ni, lokasi ni. Jeti tempat Hafiz dan juga isteri dia pergi memancing ni terletak dekat bawah. Kawasan air tu dekat bawah lah, jeti apa semua. Lepas tu ada tangga, ada satu bukit kecil. Kemudian dekat atas tu barulah ada tempat parking kereta. Lepas tu ada taman, ada hutan, macam hutan kecil macam tu. Ada banyak pokok-pokok dan ada semak samul lah. Dan ada satu lorong pejalan kaki yang panjang. Dia macam trek jogging lah. Kemudian lebih kurang 500 ke 600 meter daripada tempat parking tu, kawasan hutan tu, adalah satu tandas awam. Tapi tandas awamnya macam jauh lah kan, jauh daripada jeti tu. Perkara ni berlaku sekitar jam 2 pagi. Masa tu Hafiz dan isteri dia sedang duduk di hujung jeti, sebelah kiri contohlah. Seorang lagi pemancing duduk di hujung sebelah kanan. Ada 3 orang masa tu. Sedang memancing tu, tiba-tiba isteri Hafiz mengadu nak kencing. Katanya dah tak tahan sangat. Jadi Hafiz cakap kalau tak tahan sangat pergilah dulu, sebab dia nak kemas barang dan nak balik. Biasanya kalau nak pergi tandas memang Hafiz akan pergi berdua lah. Isteri Hafiz akan ditemani oleh Hafiz. Tapi memandangkan isteri Hafiz dah tak tahan sangat masa tu, dia pergi dulu, berjalan laju nak menuju ke arah tangga lah, tangga dekat bukit tu. Hafiz pula beransur-ansur kemas barang, kemas joran dia, kemaskan dia punya box tu, box untuk simpan bahan-bahan alat-alat untuk mengair lah. Dah siap kemas semua, Hafiz pun menyusul lah isteri dia. Hafiz tengok masa tu isteri dia dah sampai dekat atas dah sampai dekat tempat pejalan kaki tu. Hafiz terus berjalan menuju ke arah tangga, tangga nak naik tu lah. Sampai dekat anak tangga yang pertama tu, tiba-tiba Hafiz terdengar pemancing yang dekat hujung tu, hujung jeti yang sebelah lagi tu, hujung sebelah kanan tu, menegur dia, "Bro, dah nak balik ke?" Macam tu lah lebih kurang pemancing tu menegur dia. Jadi Hafiz cakaplah sekejap dengan pemancing ni, dah nak balik dah lewat dah. Macam tu lah, angkat tangan apa semua kan. Lepas tu Hafiz pun sambunglah berjalan. Bila Hafiz melangkah naik tangga tu, Hafiz tengok dah tak nampak dah isteri dia. Mungkin dah pergi tandas lah. Hafiz pun sambunglah berjalan, sampailah dekat lorong pejalan kaki. Bila dah sampai dekat atas, Hafiz pun pergilah dekat tempat parking kereta. Dia simpan barang-barang mengair dia semua. Lepas tu pergi semula dekat tempat pejalan kaki tadi, pergi nak menyusul isteri dia ke tandas. Sekarang ni Hafiz dah sampai dekat kawasan yang ada hutan kecil tu, yang ada banyak pokok tu. Dekat tepi kawasan hutan tu ada satu bangku kayu lah. Dekat atas bangku tu Hafiz nampak lah isteri dia sedang duduk. Isteri Hafiz pada malam tu dia pakai baju corak kotak-kotak. Betul lah itu isteri dia sebab baju dia sama. Hafiz pun bagi tahu dekat isteri dia, "Jomlah kita pergi tandas." Bila Hafiz cakap macam tu, tiba-tiba isteri dia bangun,
dalam keadaan menunduk ni. Muka isteri Hafiz menunduk masa tu, daripada dia duduk sampailah dia berdiri. Masa ni isteri Hafiz dia berkelakuan pelik. Bila Hafiz ajak pergi tandas sama-sama, tiba-tiba isteri Hafiz pusing ke belakang dan terus berjalan masuk dalam kawasan semak tu yang ada banyak pokok-pokok besar tu. Hafiz dah rasa lain macam, kenapa pula bini aku ni? Tapi bila Hafiz fikir balik, mungkin isteri dia dah malas lah nak pergi ke tandas yang jauh tu. Jadi nak masuk dalam kawasan semak tu sorang-sorang, takut. Mungkin sebab tu lah si isteri ni duduk dekat bangku tu tunggu dia naik. Jadi sekarang ni Hafiz fikir, boleh jadi isteri dia nak kencing dalam semak tu saja, tak nak pergi ke tandas. Jadi tak apalah, Hafiz pun ikutlah isteri dia masuk dalam semak samun tu yang ada pokok-pokok besar tu. Bila Hafiz masuk dalam semak, isteri dia yang tadi ada dekat depan ni tiba-tiba hilang daripada pandangan. Sebab kawasan tu gelap yang teramat. Hafiz dah mula risau. Hafiz cepat-cepat masukkan tangan dia dalam poket, ambil handset, dia nyalakan flashlight. Dia suluh macam tu, dia jenguk-jenguk dekat dalam semak tu. Langsung tak nampak isteri dia. Dan pada masa itulah, daripada arah belakang, daripada arah lorong pejalan kaki tu, Hafiz dengar suara yang sangat dia kenal. Suara tu tak lain tak bukan adalah suara isteri dia. Abang buat apa tu? Hafiz toleh ke belakang, disuluh ke belakang. Memang isteri dia berada dekat tempat berjalan kaki tu. Masa tu bulu roma Hafiz meremang sampai ke kepala. Cepat-cepat dia keluar daripada semak. Bila dah keluar daripada kawasan semak samun tu, isteri Hafiz ni tanya Hafiz, abang buat apa dekat dalam semak tu tadi? Abang suluh apa? Hafiz pula pada masa tu dalam keadaan yang kebingungan, tak tahu apa benda yang dah berlaku. Mula-mula dia nampak isteri dia duduk dekat bangku. Bila ajak pergi tandas, isteri dia pusing belakang masuk dalam semak. Bila dah masuk dalam semak, dia ikut, isteri dia hilang. Jadi sekarang ni tiba-tiba ada dekat belakang pula, elok aja bercakap, tanya dia macam-macam. Jadi masa tu Hafiz dia ignore, dia buat tak tahu je apa yang isteri dia cakap. Dia pula tanya isteri dia, awak daripada mana ni? Isteri Hafiz pun cakap lah, dia dah pergi tandas dah. Sekarang ni dah siap lah, dah balik semula kat sini. Tapi tadi dia berlari sebab dia rasa takut berjalan dekat situ seorang-seorang. Jadi pada masa tu Hafiz malas nak cakap banyak. Apa-apa hal masuk dalam kereta dulu. Hafiz ajak isteri dia masuk dalam kereta. Kemudian dia orang beredar daripada situ. Sampai dekat rumah, barulah Hafiz cerita apa yang berlaku. Lepas dah dengar cerita daripada Hafiz, isteri Hafiz jadi ketakutan. Bila dengar je suami dia nak pergi mengail dekat JT tu, memang dia dah tak ikut dah semenjak kejadian ni berlaku. Jadi macam itulah kisah yang diceritakan oleh Hafiz yang pernah dia alami masa dia pergi mengail di sebuah JT bersama dengan isteri dia. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang ada dekat bawah. Jangan takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.